Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Di sebalik semua suara-suara sumbang, suara-suara sumbang yang duk hentam PDRM dan banyak lagi lah dipersoalkan kenapa Sanusi ditangkap di hotel ketika jam 3 pagi. Semua orang tak tahu cerita sebenar tapi duk bising. Akhirnya rupanya dia kena tangkap pukul 3 pagi tu sebab salah dia juga. Itulah, bila otak dah berkarat jadilah begitu. Sebenarnya Ketua Polis Negara akhirnya membocorkan dan memberikan sebab kenapa Sanusi ditangkap pada awal pagi. Rupa-rupanya Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Kenapa Sanusi reject? Sambutlah. Polis hari ini menjelaskan Muhammad Sanusi Mat Noor ditangkap pada awal pagi selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar sementara Kedah itu ditolak. Menurut Ketua Polis Negara Razarudin Hussain, pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan daripada Kedah semalam. Namun ahli politik terbabit didapati tiada di negeri itu. Kemudian katanya mereka mendapat tahu Sanusi akan hadir dalam satu program bersama Astro Awani pada 10 malam. Namun pemantauan yang dibuat mendapati tiada kelibat Sanusi pula di situ. Jadi memanglah bikin takutlah. Mungkin polis pun mengambil tindakan sebelum apa-apa terjadi, baik pergi tangkap dia cepat. Justeru usaha menghubungi Sanusi bagi memaklumkan keperluan dia untuk hadir di mahkamah telah dibuat melalui telefon, tetapi ia tetap gagal apabila semua panggilan berkenaan ditolak. Panggilan juga dibuat kepada Setiausaha Sulit Kanan dan Setiausaha Politik beliau pun semua panggilan tersebut direject, katanya pada satu sidang media khas di Bukit Aman pada petang tadi. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin PC. Jelas Razarudin, berdasarkan laporan berita, Sanusi mendakwa dia tidak dimaklumkan akan dihubungi, dia tidak dimaklumkan akan didakwa. Dia tidak dimaklumkan akan didakwa. Namun sebenarnya usaha polis menghubungi pengarah pilihan raya PN itu yang ditolak. Terdahulu Sanusi telah diberkas oleh sepasukan anggota polis di sebuah premis di Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi dan ia mengundang rasa kurang senang daripada sesetengah pihak. Yang tak senang tu perlu tahu dulu kenapa. Jadi sekarang boleh tahu sudah kenapa dia ditangkap awal pagi. Semalam media melaporkan watak utama yang sering muncul dalam ceramah politik PN itu akan didakwa ekoran kenyataannya yang menyentuh isu Raja-Raja Melayu. Pada 11 Julai yang lalu di Selayang, Sanusi menyampaikan ucapan antara lain mendakwa yang di Pertuan Agong tidak menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Dia juga membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah serta Selangor. Ia kemudiannya telah mendorong pelbagai pihak untuk mengadukan ucapan Sanusi itu kepada polis. Antara mereka adalah termasuklah daripada ahli Dewan Diraja Selangor sendiri yang menggesa pihak berkuasa bertindak ke atas ahli politik terbabit. Sultan Selangor pula, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idrisha, juga menzahirkan kenyataan bahawa isu Sanusi belum selesai. Di sebalik kenyataan ahli politik itu yang kononnya dia sudah pun mengutus surat memohon maaf kepada pihak istana. Tapi memang betul dia sudah mengutus surat, dan walaupun begitu Sultan Selangor bertitah bahawa isu itu belum selesai.
Kata Nazarudin, arahan untuk mendakwa Sanusi hari ini diterima daripada Jabatan Peguam Negara semalam. Menurutnya lagi, polis menerima 58 laporan berkenaan Sanusi di seluruh negara, termasuk daripada ahli Dewan di Raja Selangor sendiri. Katanya, kita lihat bahawa sifat-sifat kes ini atas kecenderungan kes ialah menghina atau memberi bangkit marah isu institusi diraja. Maka disebabkan kita, polis, tidak dapat menelefon dia bagi memaklumkan mengenai pendakwaan di mahkamah, kita cuba mencari dan dapat jumpa beliau kira-kira jam 2.30 pagi di kawasan Mont Kiara, katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Pada ketika semua parti politik pembangkang duk ratib-ratib DAP, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, diratib lah semua itu. Tapi tiba-tiba Lim Kit Siang menunjukkan satu perbuatan yang amat tak dapat dijangka langsung. Tiba-tiba Lim Kit Siang minta supaya Arab Saudi menarik pengharaman ke atas Hadi Awang. Hui, mulianya hati Lim Kit Siang. Walaupun dia diserang, dihentam, dikutuk, diratib, macam-macam lagi dikena kepada Lim Kit Siang, tapi tiba-tiba dia mau supaya dia kata kerajaan perlu minta Arab Saudi untuk tarik pengharaman ke atas Hadi Awang. Itulah. Balas baik dibalas baik. Balas jahat dibalas baik. Kerajaan sewajarnya menghantar wakil ke Arab Saudi untuk memohon membatalkan pengharaman Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang daripada memasuki negara tersebut. Menurut veteran DAP iaitu Tan Sri Lim Kit Siang, kerajaan patutlah mempertimbangkan cadangan berkenaan sekiranya memperoleh kemenangan besar dalam pilihan raya di 6 negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus mencontohi apa yang dibuat oleh Lim Kit Siang ini. Saya bukan penyokong Lim Kit Siang. Dia bukan uncle saya, dia bukan datuk saya, dia bukan pakcik kah, jiran kah. Dia tak pernah bagi saya duit sesen pun tak pernah. Dan saya tak pernah undi dia. Tapi untuk perkara ini saya harus puji Lim Kit Siang. Walaupun dia selalu dapat nama dia disebut menjadi orang yang antara yang famous di Malaysia, diratib-ratib, tapi lihat, dia tetap mahu supaya musuh politiknya itu diperhatikan dengan baik, dilayan dengan baik, dan dapat dipertahankan dengan baik. Jadi kita belajarlah, kalaulah dianggap perbuatan menyerang Lim Kit Siang bertubi-tubi itu sebagai perbuatan yang jahat, Lim Kit Siang menjawab semua serangan itu dengan baik. Jadi buat jahat dibalas baik. Itu satu perbuatan yang mulia lah, yang memang bagus. Kita jangan berdendam, cepat mengampuni. Katanya dalam kenyataan itu, sekiranya ada kemenangan besar untuk kerajaan perpaduan dalam 6 pilihan raya negeri ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim patut mempertimbangkan untuk menghantar perwakilan ke Arab Saudi untuk meminta kerajaan Saudi membatalkan pengharaman ke atas Presiden PAS Hadi Awang. Katanya ini supaya Presiden PAS dapat memahami pertempuran di antara golongan Islamis yang berfikiran terbuka dengan mereka yang bersifat ekstremis di Timur Tengah, kata Lim Kit Siang dalam kenyataan. Wah, kesian jugalah Tok Guru Hadi Awang kalau dia diharamkan. Dia tak boleh buat umrah lagi lah. Nasib baik dia sudah naik haji, jadi mungkin sudah jadi haji. Tapi kalau tidak, kalaulah dia belum jadi haji, dia tak boleh naik haji sampai bila-bila kalau dia tetap diharamkan untuk masuk Arab Saudi. Tapi itulah, kesianlah, orang semua boleh buat umrah, dia seorang tak boleh buat umrah. Jadi mungkin itulah Lim Kit Siang mau supaya dia ditarik balik pengharaman itu, dan dia pun boleh buat umrah, pergi ke Tanah Suci Mekah dan sebagainya. Bekas ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata beliau masih lagi merasa hairan dan misteri
bagaimana Abdul Hadi Awang menjalankan tugas sebagai duta khas ke Timur Tengah dari tahun 2020 hingga 2022. Ini kerana menurut beliau Abdul Hadi itu telah diharamkan daripada menjejak kaki ke Arab Saudi dan beberapa negara lagi di Timur Tengah. Sementara itu, Lim Kee Siang meminta supaya ahli PAS melihat ke negara Timur Tengah dan Afrika Utara seperti Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Mesir, Iran, Iraq, Lubnan, Maghribi dan Tunisia. Negara tersebut katanya mempunyai agenda reformasi yang berani untuk memodernkan kawasan serantau, memajukan institusi sosial dan memperbagaikan ekonomi. Bekas Setiausaha Agung DAP itu berkata majoriti besar rakyat di negara tersebut menyokong agenda reformasi dan menolak ideologi pergerakan keagamaan yang dipolitikkan. Mereka membeli kerajaan yang pragmatik yang boleh mencipta lebih banyak peluang pekerjaan untuk golongan muda, menambah baik institusi keagamaan dan meningkatkan perkhidmatan awam seperti kesihatan dan pendidikan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.